صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سد لساني وقلبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قوله وأما برهان وجوب مخالفته تعالى للحوادث فلأنه لو ماثل شيئا منها لكان حادثا مثلها وذلك محال لما عرفت قبل من وجود قدمه تعالى وبقائه. Adapun dalil bagi wajib menyalahi Allah bagi sekalian yang baharu itu, maka kerana sesungguhnya jikalau menyamai Tuhan akan sesuatu daripada sekalian yang baharu, nescaya adalah Tuhan itu baharu seumpama yang demikian juga, seumpama sekalian baharu itu. Dan itu baharu seperti sekalian makhluk yang baharu itu muhal, mustahil, lima arafta, kerana barang yang telah engkau mengetahui sebelum tu daripada apa? Min wujubi qidamihi, daripada wajib qidamnya Tuhan dan baqa'nya Tuhan. Qala al-Muhashi Imam al-Baijuri rahimahullah, qawluhu wa amma burhanu wujubi mukhalafatihi ta'ala lil hawadithi fali'annahu ila akhirih. Hadha al-burhanu la yatimmu illa biqiyasaini. Burhan ini, dalil ini, dalil burhan tu yang muqaddimah yakiniyah lah, yutlaqu ala ad-dalil alladhi muqaddimatuhu yaqiniyah. Burhan la yatimu illa biqiyasain. Untuk mukhalafah ni, wajib mukhalafah ini, dalilnya tidak akan sempurna kecuali kita dengan dua kias. Jadi susunan pendalilannya melibatkan dua kias. Wa nazmuhuma hakadha, dan susunannya sedemikian, begini kata dia. Apa itu? Yang pertamanya, law lam yakun mukhalifan lil hawadithi lakana mumathilan laha. Kalau Tuhan itu tidak menyalahi sekalian makhluk, maka adalah Tuhan itu menyamai makhluk. Qiyas istisna'i muttasilan. Lakin, itu istisna dia, lakin kaunuhu mumathilan laha muhalun. Namun keadaannya Tuhan itu menyamai makhluk itu mustahil. Maka natijah dia, natijah dah sebut dah sini. Natijahnya maka Tuhan itu tidak menyamai. Tidak menyamai. Kenapa tidak menyamai? Sebab tu dibuat datang qiyas yang kedua. Li'annahu ni qiyas yang kedua. Lau mathala, ini qiyas yang kedua yang nak mengatakan mustahil. Apa sebab mustahil? Kan istisna dia lakin kaunuhu mumathilan laha muhal. Apa bukti, apa dalil bahawa menyamai Tuhan makhluk itu mustahil? Maka dibuat datang qiyas yang kedua. Li'annahu lau mathala syai'an minha, kalaulah Tuhan menyerupai satu daripada sekalian makhluk itu,
lakana hadithan mislaha, maka Tuhan itu baharu seumpama makhluk. Lakin kaunuhu hadithan muhalun, tapi keadaan Tuhan itu baharu, itu istisna bagi qiyas kedua. Tapi keadaan Tuhan itu baharu mustahil, maka fawajaba an yakuna apa ni? Alla yakuna hadithan. Alla yakuna hadithan. Jadi natijah tu, kalau Tuhan menyamai bagi makhluk, maka dia itu baharu. Tetapi keadaannya baharu tu mustahil, maka mustahil maka tidaklah Tuhan itu baharu. Itu natijah ini. Tapi tidak baharu itu maklumlah, itu telah maklumlah. Jadi ada dua qiyas itu. Pertamanya, qiyas yang pertama, law lam yakun mukhalifan lil hawadith lakana mumathilan laha, lakin kaunuhu mumathilan laha muhal. Itu satu qiyas. Yang kedua, law mathala syai'an minha lakana hadithan mithlaha, lakin kaunuhu hadithan muhal. Itu qiyas yang kedua. Okay. Jadi itu susunan qiyas yang asalnya lah. Maka musannif dia ambil apa? Fal musannifu hadzafal qiyas al-awwal bi tamamihi. Musannif menghazafkan qiyas yang pertama seluruhnya, semua sekali. Qiyas yang pertama, law lam yakun mukhalifan lil hawadith lakana mumathilan laha, lakin kaunuhu mumathilan laha muhadu, hazaf tak sebut. Wa dzakara syartiyyah tsani, dan disebut syartiyah, syarat bagi qiyas yang kedua. Qiyas yang kedua disebut mana? Qiyas yang kedua, law mathala syai'an minha lakana hadithan mithlaha. Waktu disebut disebut dalam matan, dikata fali annahu law mathala syai'an minha lakana hadithan mithlaha. Waktu yang disebut tu, itu ialah syarat bagi qiyas yang yang kedua, muqaddam. Syarat tu muqaddam bagi qiyas yang kedua. Tadi tu ialah istisna lah, lakin wa tawa istithnaiyatahu, dan musannif tawa lipat. Tawa ni makna lipat, makna dia sembunyikan, dia tidak zahirkan istisnaiyah. Lakin mana? Lakin kaunuhu hadithan muhal, itu tidak dizahirkan. Yang dia sebut fali annahu law ma thala syai'an minha lakana hadithan. Tidak sebut jumlah istisnaiyah, itu tak sebut. Wa tawa istisnaiyatahu, dia melipat dan menyembunyikan istisna'nya. Namun lakinnahu aqama maqamaha qawlahu, tapi dia meletakkan pada tempatnya itu perkataannya, wa dzalika muhalun. Istisna' lakin itu tak letak, dia buat mari wa dzalika muhalun saja. Jadi perkataan tu istisna' tu tersimpan dan terlipat dalam wa dzalika muhalun. Kenapa? Fahuwa fi quwwati qawlihi, seakan-akan itu menepati pada kuat perkataan. Maknanya seakan-akan dia itu bertepatan dengan kata lakin kaunuhu hadithan muhalu. Wa dzalika muhal tu macam musannif kata lakin lah. Lakin kaunuhu hadithan muhalu. Dia tak guna betul-betul lafaz istisna tu. Jumlah istisnaiyah tu tak guna. Dia sebut dzalika muhal, seakan-akan dia sebut sama seperti lakin kaunuhu hadithan muhalun. Macam dulu kat dah ni, dah sebut dah dulu kan, mudah dah ni. Wa qawluhu lima arafta qablu, kerana perkara atau barang yang telah kamu telah mengetahuinya sebelum ini. Sebelum ini, qablu macam mabni ala dhammi lah, li hazfi al-mudhaf ilaih ila akhirih. Itu tu dalilun li tilkal istisnaiyah, itu jadi dalil kepada istisnaiyah itu. Istisna mana? Lakin kaunuhu hadithan muhal. Itu dalil istisnaiyah, dalil bagi mustahil keadaan Tuhan tu baharu. Lakin kaunuhu hadithan muhal, dalil mana? Lima arafta qablu, kerana barang yang telah kamu tahu dulu pada masalah perbincangan kita. Fatadabbar, maka hendaklah kamu perhatikan bagaimana susunan
Ibarat itu ditakdirkan, dirungkaikan, dipecah cerakirkan kiyahnya. Habis. Qauluhu law mathala syai'an minha, kalau menyamai Tuhan akan sesuatu daripada sekalian yang baharu, lakana hadithan mithlaha, maka Tuhan itu baharu seperti sekalian yang baharu. Tuhan itu baharu seperti makhluk juga. Kenapa? Lianna jami'a ma thabata li ahadi mithlaini yathbutu lil akhar. Kerana segala apa yang sabit bagi sesuatu yang sama, sesuatu yang sama, satu daripada dua yang sama, maka sabit bagi lawannya. Apa yang sabit? Kita kata ada dua yang sama, A sama dengan B, A sama dengan B. Bila kata gitu, maknanya apa yang sabit bagi A, sabit juga bagi B. Sebab kita kata dia sama. Kerana segala apa yang sabit bagi salah satu dua perkara yang sama, sabit bagi salah satunya, maka dengan itu sabit juga bagi yang satu lagi. Kita kata Ahmad sama dengan Zaid, Ahmad sama dengan Zaid. Sama, bila kata sama, maknanya ada perkara yang sama. Bila sabit persamaan pada satu sifat pada Zaid, sifat itu juga yang sama tu ada pada Ahmad. Baru nama sama. Jadi bila kata Tuhan sama dengan makhluk, maka sifat makhluk tu ada pada diri Tuhan. Itu mustahil. Wa urida 'ala al-musannifi, didatangkan irad ke atas musannif, bangkangan dan kritikan ke atas musannif. Dia kata anna lazima 'ala al-mumathalati imma qidamul hadithi aw huduthul qadimi. Dia kata yang lazim pada masalah mumathalah, masalah mumathalah, bersama menyamai, mathala yumathilu mumathalatan, itu menunjukkan musyarakah, mufa'alah. Bila sebut mumathalah, lazim dia ada mumathalah itu sama ada qidam yang baharu atau baharu yang qadim. Qidam yang baharu atau baharu yang qadim. Sebab kita nak banding dua, Tuhan dengan makhluk. Tuhan makhluk. Jadi Tuhan ni ditakdirkan dia qadim, makhluk ni ditakdirkan dia baharu. Maka kita nak samakan sama ada Tuhan ini baharu macam makhluk atau makhluk qadim macam Tuhan. Sama faham tak? Mumasalah dua belah pihak lah. Dua pihak. Jadi mumasalah dua belah pihak. Pada pihak Tuhan, macam mana Tuhan yang kita kata andaikan qadim ni nak jadi sama dengan makhluk? Dia qadim, maknanya dia qadim baharu yang qadim, baru sama dengan makhluk. Makhluk pula macam mana nak sama dengan Tuhan? Qadim makhluk, baru sama Tuhan. Jadi ambil orang ni ambil sifat ni, orang ni ambil sifat ni, itu mumathal, musyarakah, mufa'alah, pada faham daripada mumathalah ni. Okay, bila gitu fal lazimu alaihima, maka yang lazim ke atas mumathalah, alaihima ala mumathalah, alaiha ke alaihima, fal lazimu alaiha, itu alaiha, lazim di atas. Bila kata mumathalah itu ahadul amrain, ialah salah satu daripada perkara. La khususus tsani, bukan khusus yang kedua. Bukan khusus yang kedua. Mana khusus yang kedua? Huduthul qadim, huduthu al-qadim. Bila kata mumathalah, makna dua belah pihak. Sama ada qidamul hadith atau huduthul qadim. Dua belah pihak kan? Sebab dia mufa'alah, musyarakah antara dua. Maka lazim ni salah satu daripada dua tu, bukan mesti yang kedua. Kalau mesti yang kedua sebelah pihak, sebelah pihak aja, tak ada musyarakah dalam situ. Jadi la khususul tsani, bukan khusus yang kedua, iaitu huduthul qadim kama yaktadhihi sani'uhu, sebagaimana yang memberi faham oleh perbuatan musannif. Mana perbuatan musannif? Perbuatan mana musannif buat mana?
Ha? Musannif katakan ya? Katakan. Ha? Musannif katakan ya? Perbuatan apa perbuatan musannif tu? Perbuatan musannif apa dia? Ha? Apa dia? Apa yang dia buat perbuatan musannif? Ha? Ha? Bukan. Perbuatan musannif mana? Ha? Tak apa. Perbuatan musannif dalam matan dia kata lakana hadithan mislaha. Musannif dalam takrir hujah dia sebut kalau Tuhan menyamai makhluk, Tuhan baharu seperti makhluk. Baharu seperti makhluk maknanya dia mengkhususkan mumasalah dari pihak hudusul qadim, baharu Tuhan. Kalau Tuhan menyamai makhluk, maka baharulah Tuhan seperti makhluk. Jadi dia dalam matan dia hanya sebut pihak hudusul qadim, tidak sebut qidamul hadis. Padahal kalau mumasalah boleh kata qidamul hadis, tapi dia sebut hudusul qadim dia. Tidak sebut pasal qidamul hadis. Fali annahu law mathala syai'an minha lakana hadithan mithlaha. Seakan-akan ia mengkhususkan jihad yang kedua pada mumasalah saja. Padahal bila sebut mumasalah bukan satu pihak, dua pihak, dua jihad. Itu kama yaqtadihi sani'uhu, sebagaimana menunjukkan, memberi fahamkan dia oleh perbuatan musannif pada matan. Itu irak dia. Itu kemusykilannya. Jadi kritikan dia kata musannif buat gitu, patutnya salah. Wa ujiba, dijawab balik. Jadi hasyiah ni letih tu letih. Masalah jawab, irak jawab, irak jawab. Letih-letih pun seronok. Jawapan dia dah. Tapi banyak begitulah, banyak benda yang maknanya bukan berkaitan langsung dengan maudhu', tapi biasa ibarat. Itu lebih hasyiahnya tu kadang-kadang di saat dia tambah benda-benda fawaid, lataif, nukat, faedah-faedah yang bermanfaat. Tapi rudud wal jawab itu biasa dalam hasyiah. Jadi kalau jenis letih mikir dan nak rakat. Apatah lagi kalau mula dengan baca hasyiah, kita tak ada asas lagi. Tak ada asas lagi. Ilmu usuluddin tu tak faham ni tuan. Masuk hasyiah dah. Jadi berat sikitlah. Berat. Jadi waktu yang kata ma qara'al hawashi ma hawashai. Maksudnya orang yang baca hasyiah tak akan dapat apa sesuatu apa pun. Yakni kalau dia baca hasyiah tanpa ada khalfiyah sabit, tanpa ada terdahulu dia ada pengetahuan tentang ilmu tu, memang tak dapat. Masuk mula-mula bincang bab ra' i'tiraq, ni gini lah dia apa sebut gini. Orang nak bincang bab akidah. Tapi kalau dia dah ada ilmu, hasyiah sangat penting. Man qara'al hawashi hawa kull syai'. Siapa yang membaca hasyiah, dia baca seakan dia ambil semua sekali. Sebab dalam hasyiah tu banyak benda. Kalau ada rezeki tak Tuhan panjangkan umur, Tuhan beri tu, kita baca Syarqawi Al-Hudhudi. Syarqawi Al-Hudhudi, baru baca syarah Syekh Sanusi sendiri, Hasyiah Dasuki ada Hasyiah Dasuki tu anak baca dengan Syekh Mahfuz At-Tarmasi. Berapa hari dia ingat baca syarah tu syahadah habis. Hududi tu ngaji dengan Ustaz Ambok, tapi tak habis Hududi tu. Jadi dia baca Hududi, kita baca dalam, kita baca Syarqawi,
alal wujudi. Lepas tu kita, lepas tu baru naik ke Dusuki. Ada. Tak apalah baca akidah Sanusiyah pun. Fawaid tu banyak. Cukup dah nak baca tinggi-tinggi. Macam apa? Nak baca Mawaqif Iji, Maqasid Imam Taftazani. Tu jadi jakut jadi mereng. Cukup dah kita nak bukan akidah biar kemak dah. Lepas tu dapat fawaid 2-3 cukup lah. Tu kalau ada kesempatan lain kita baca dah pula. Hak tu lain. Tapi hak Sanusi ni ada anwar dan ada keberkatan ni sendiri. Tidak puas buka orang ni. Ada orang ni pula. Ada syarah ni, ada hak tak ada dalam syarah ni. Dan kitab matan Sanusi ni matan yang didoakan keberkatan. Wa huwa mujarrad. Sangat mujarrad. Bila itu ditajrubahkan, memang matan Sanusi ni antara matan yang berkatnya itu banyak. Bi fadlillahi wa karamihi. Mana dia kata wa ujiba bi anna al-murada, dan dijawab dengan sesungguhnya maksudnya lau ma thala syai'an minha, kalaulah Tuhan menyamai salah satu daripada sekalian hawadis itu, bi an yattasifa, dengan bahawa bersifat ia bi syai'in mimma yujibul hudutsa, bersifat Tuhan dengan sesuatu yang mewajibkan baharu. Bi an yakuna jirman, macam mana apa sesuatu tu bayar. Bi an yakuna jirman, dengan bahawa adalah dia itu jirim, au aradan, ataupun itu arad, au nahwa dzalik, atau seumpamanya, iaitu berjihad, bertempat, banyak ke lah. Maksud di situ ialah ni lah. Maksud kalau sama Tuhan dengan makhluk itu, dengan bahawa dia bersifat dengan sesuatu yang memberi makna baharu. Itu maksud dia. Bi qarinati qawlihi fi ma taqaddama, dengan qarinah, dengan ada bukti ataupun dalil perkataan musannif fi ma taqaddama, pada yang telah dahulu. Apa dia? Musannif sebut dahulu masa bincang bab mumatsalah. Wal mumatsalatu lil hawadithi bi an yakuna jirman. Bab mumatsalah pada bab mustahil tu kan? Bab mustahil. Mana mustahil? Mustahil pada masalah wal mumatsalatu lil hawadithi bi an yakuna jirman, ay ta'khudhu dhatuhu al-'aliyatu qadran min al-farad. Kalau dalam makna ni muka surat 58, waktu dah soal. Muka 58. Pada perbincangan masalah mustahil wal mumatsalah, mustahil yang berapa? Dalam sifat salbiyah tu kan, mukhalafah mustahil di mumatsalah. Mumatsalah lil hawadis bi an yakuna jirman, ay ta'khudhu dhatuhu al-'aliyah qadran min al-farad. Jadi di sini bila buat datang burhan, musannif perkataannya itu selari dengan perbincangan pada masalah mustahil. Sebab itu dia buat datang satu pihak. Dia buat datang hudutsu al-qadim. Sebab nak merujuk kepada hak tu. Nak merujuk pada huraian dia pada masalah mustahil. Wal mumatsalatu lil hawadithi bi an yakuna jirman. Aw aradan dan seumpamanya lah. Maka dia kata maksud mathala syai'an minha tu, maksudnya bersifat sesuatu daripada perkara yang memberi makna baharu, seumpama jadi jirim atau arad atau seumpamanya. Bi qarinati qawlihi, dengan bukti atau dalil perkataan musannif pada barang yang terdahulu, wal mumatsalatu lil hawadithi bi an yakuna jirman ila akhirih. Awak ni tanda kan muka surat apa? Surat 50. Anda ni awak tu surat apa? Cuba. 58 awak ni. Cuba tak? Tak jumpa? Tak iman, jumpa tak? Pada muka surat
surat pada muka surat ada 24 matang sebelah atas. Wal mumathalatu lil hawadithi bi an yakuna jirman ay ta'khudhu dhatul 'aliyatu qadra min al-fara aw yakuna 'aradan yaqumu bil jirmi aw yakuna fi jihah lil jirmi aw huwa jihah aw lahu huwa jihah. Sebab 20 apa ya? 20 apa dia sebut? 24. Tanda ya. Jadi sebab tu bila masalah burhan mumathalah tu satu pihak kerana nak muwafaqah dan mutabaqah dengan huraian pada bab mustahil. Sebab tu wala syakka, maka musannif kata, Imam Hujuri kata wala syakka, maka tidak syak annal mumathalata bi hadzal ma'na, bahawa mumathalah dengan makna ini tastalzimul hudus, melazimkan baharu. Mumathalah dengan makna ini di mana? Ayakuna jirman au aradat, itu melazimi akan baharu. Maka bila menghuraikan hujah, dia bawakan satu pihak, iaitu law mathala syai'an min lakana hadithan mislaha fata'ammal, maka hendaklah kamu perhatikan. Jadi tidak ada iktiraf al-hatam musannif. Kena dah tu. Qauluhu wa dzalika, dan demikian itu mana? Ai kaunuhu hadithan, keadaan Tuhan tu baharu, muhalun, mustahil. Wa qauluhu wa baqaihi min wujubi qidamihi wa baqaihi la hajata ilaihi kama la yakhfa. Perkataan wa baqaihi itu tak perlu dah. Sebab apa? Qidam kan, perbincangan tu selesai di qidam. Jadi kama lima arafta qablu min wujubi qidamihi ta'ala. Wa baqaihi sebenarnya tak sebut. Mau nak apa? Tapi sebut adalah mungkin kan nak menguatkan lagi. Syekh Bajuri kata la hajata ilaihi kama la yakhfa, tidak ada hajatlah untuk sebut sebagaimana tidak sembunyi lagi. Qauluhu wa amma burhan wallahu a'lam. Malam ni mudah je, dia bincang bab takbir. Pas malam bayar kena mikir sebab dia tak ada. Time nak bagi malam. Mari